warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Masudai binti Salim, nombor matrik 2747111 bersama rakan-rakan seperjuangan saya akan membentangkan hasil laporan tugasan kumpulan kami berkenaan strategi komunikasi antara budaya. Strategi komunikasi amat penting bagi mewujudkan kepercayaan antara dua pihak yang berkomunikasi. Konsep komunikasi sebagai tingkah laku yang boleh dijadikan panduan untuk mempengaruhi perbezaan individu dalam ekspresi perasaan, pemikiran, tingkah laku dengan penglibatan komunikasi secara langsung atau tidak langsung. Antara faktor yang mempengaruhi perundingan yang berlaku antara negara dan budaya adalah kepelbagaian politik dan perundangan, ekonomi antarabangsa, kerajaan dan birokrasi, ketidakstabilan ideologi, budaya dan individu atau organisasi yang berkepentingan terhadap negara tersebut. Kekurangan pemahaman tentang perbezaan budaya didapati menghalang keupayaan firma untuk cekap menjalankan rundingan perniagaan dengan negara yang berbeza. Bagi mengetahui perundingan yang berkesan antara budaya, laporan kami ini akan membincangkan kesan budaya ke atas tingkah laku dan hasil rundingan antara budaya serta melihat bagaimana strategi perundingan yang responsif memberi kesan kepada hasil perundingan antara dua negara yang mempunyai perbezaan budaya yang ketara, iaitu Malaysia dari Asia dan Amerika Syarikat dari Barat. Baik, seterusnya saya mempersilakan Puan Mumtaz untuk membentangkan tindakan yang perlu dilakukan sebagai wakil negara di dalam suatu perundingan. Terima kasih Puan Mas. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Mumtaz Begum, nombor matriks 274434 bersama rakan saya Puan Syakila akan membentangkan soalan nombor 1, iaitu tindakan yang sepatutnya dilakukan apabila dilantik sebagai salah seorang ahli kumpulan perundingan yang bakal mewakili Malaysia. Memandangkan perundingan ini akan diadakan di Amerika, sudah tentu penelitian terhadap budaya barat perlu dibuat supaya tidak mewujudkan ketidakpastian dan rasa cemas ketika berada di tempat asing. Sebagai wakil dari Malaysia, saya perlu bijak menangani pihak lawan bagi mengekalkan hubungan bagi jangka masa yang panjang. Oleh itu, antara tindakan yang akan diambil ialah yang pertama, mengenali budaya negara barat. Merujuk kepada Hofstede 1991, budaya merupakan nilai dan kepercayaan yang dikongsi bersama ahli kumpulan. Dalam dimensi budaya Hofstede, terdapat dua bahagian masyarakat, iaitu individualisme dan kolektivisme. Individualisme merupakan masyarakat yang menggalakkan ahli yang lebih muda untuk bijak dan mampu menjaga diri dan lebih berdikari seperti Amerika. Manakala masyarakat kolektivisme mementingkan kebajikan di antara ahlinya seperti negara Malaysia. Terdapat 3 perkara yang perlu diambil berat tentang budaya semasa membuat perundingan, iaitu pertama, proses rundingan, contohnya masih digunakan semasa perundingan. Kedua, hasil rundingan, bagaimanakah kata sepakat boleh dicapai. Ketika gaya penyelesaian konflik pula, kenal pasti sifat dan cara mereka berunding. Tindakan yang kedua ialah tambah baik penggunaan dan makna bahasa. Antara aspek yang perlu dititik beratkan oleh saya ialah perbezaan komunikasi. Perbezaan ini merangkumi komunikasi lisan dan bukan lisan, bahasa badan, perkataan, nada suara dan semantik perkataan yang mungkin memberi tanggapan yang berbeza dari segi pengertian budaya Asia dan Barat. Oleh yang demikian, saya perlu mengikuti kelas bagi menambah ilmu berkenaan bahasa dan budaya yang sepatutnya diketengahkan. Strategi komunikasi yang perlu ditekankan dengan melibatkan kemahiran komunikasi perundingan yang sensitif terhadap budaya semasa perundingan yang akan berlaku. Tindakan yang ketiga pula ialah pengetahuan umum tentang isu global. Saya perlu bijak dan mempunyai ilmu serta pengetahuan umum terutama dalam isu semasa yang berlaku, sebagai contoh isu politik dan kerakyatan negara Amerika. Tindakan yang keempat pula ialah penerapan keberanian dalam diri. Sebagai seorang wakil dari Malaysia, saya perlu berani dan mampu mengambil risiko, iaitu dari segi birokratik atau konservatif. Ini adalah untuk membolehkan banyak maklumat boleh diperolehi dari sesuatu keputusan dibuat. Bagi tindakan seterusnya, saya serahkan kepada Puan Syakila. Terima kasih. Terima kasih Kak Mumtaz. Assalamualaikum, saya Syakila Baharum bernombor matrik 274569. Sebagai salah seorang ahli kumpulan perunding yang bakal mewakili Malaysia, pengetahuan berkenaan protokol ketika rundingan perlulah dikuasai terlebih dahulu. Sebagai contoh, penggunaan gelaran nama di Amerika Syarikat tidak menjadi tekanan. Oleh itu, wakil perlu ketahui gelaran sesuai pihak lawan bagi menarik minat mereka dan tidak terlalu formal ketika rundingan berlangsung.
Berprotokol semasa proses rundingan juga akan membawa keharmonian antara kedua-dua pihak supaya tidak terasa tersinggung dengan tindakan pihak lain. Amalan protokol akan membantu seseorang perunding melaksanakan kerja secara lebih teratur, lebih-lebih lagi apabila berurusan dengan pihak luar. Selain itu, penyediaan dokumen juga harus menjadi keutamaan sebelum rundingan berlangsung. Dokumen yang disediakan haruslah baik, lengkap dan bersesuaian dengan isu yang untuk dirunding. Sebagai wakil, penguasaan aplikasi penyediaan dokumen seperti Microsoft haruslah dikuasai. Dokumen yang telah disediakan juga haruslah dibuat beberapa salinan secara hard copy dan soft copy di beberapa tempat bagi mengelakkan berlakunya kehilangan data yang disediakan. Dokumen perlu disimpan secara kemas ketika mengemas beg supaya akan mudah dicari ketika hendak menggunakannya. Bagi memberi pemahaman bersama ahli kumpulan, dokumen yang telah disediakan haruslah dikongsi kepada semua ahli kumpulan sebelum penerbangan berlangsung. Sebagai pengurus, haruslah memberi pendedahan dan perkongsian kepada semua ahli kumpulan berkenaan maklumat yang ingin dibentangkan, isu yang dikenal pasti dan ilmu-ilmu yang dipelajari di kelas supaya setiap ahli cukup bersedia untuk berunding di negara orang. Pertemuan yang terpenting adalah pertemuan sehari sebelum bermula. Digalakkan pertemuan ini dibuat di Amerika sebagai refreshing idea antara ahli supaya semua ahli bersedia dengan peranan masing-masing sewaktu rundingan. Seterusnya, bagi melalui perjalanan yang jauh, penyediaan tentatif pergerakan supaya kesemua ahli kumpulan mengetahui setiap ketibaan ahlinya. Ini kerana tidak semua ahli kumpulan akan bergerak dalam waktu yang sama. Poin yang terakhir adalah penyediaan pemakaian dan alatan lain. Pemakaian akan menjadi analisis pertama ketika berjumpa dengan orang baru. Oleh itu, ahli haruslah memastikan menggunakan dan menyediakan pakaian yang tepat mengikut program. Pakaian haruslah menggunakan warna dan saiz yang sesuai supaya tidak mengganggu emosi pihak lain. Itu sahaja dari saya. Saya serahkan kepada Kak Azul. Terima kasih Nurul Syakila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Nama saya Nur Arzu binti Yaakob, nombor matrik 274460. Saya akan membentangkan berkenaan dengan strategi komunikasi yang digunakan bagi mengurangkan perbezaan budaya. Definisi perundingan adalah berbeza mengikut budaya. Orang Amerika melihat perundingan sebagai satu proses yang kompetitif yang melibatkan penawaran, manakala orang Jepun melihat perundingan sebagai satu peluang untuk berkongsi maklumat. Strategi yang pertama adalah menyesuaikan diri dengan cara perundingan ahli-ahli delegasi daripada negara yang lain. Penggunaan strategi ini tidak memerlukan kita untuk menjadi seperti mereka, tetapi sekadar membuat penyesuaian dengan sedikit perubahan bagi membentuk hubungan yang lebih baik dengan perundingan yang lain. Kita perlu mengetahui apa yang perlu diubah, dibuang ataupun ditiru dari pihak yang lagi satu. Antara penyesuaian yang boleh dilakukan adalah belajar untuk meniru dialek bahasa yang digunakan supaya mereka boleh memahami percakapan kita. Ini adalah kerana bahasa memainkan peranan yang penting dalam aspek bidang diplomasi dalam mengukuhkan hubungan antarabangsa, antara budaya. Selain itu juga, penyesuaian boleh dilakukan dengan memerhatikan dan meniru bahasa badan mereka apabila mereka sedang bercakap. Ini adalah kerana dari segi komunikasi bukan lisan, bahasa badan yang mungkin dilihat sebagai menghina dalam sesuatu budaya mungkin menjadi sesuatu yang menarik dan boleh diterima dalam budaya yang lain. Bagi mengelakkan berlakunya salah faham antara pihak yang berunding, adalah penting bagi kita untuk memerhati dan meneliti peraturan-peraturan dalam budaya komunikasi secara teliti supaya pihak-pihak yang berunding tidak merasa terhina, marah atau malu. Strategi yang kedua adalah pendekatan bertanya dan mendengar. Ia merupakan strategi yang berkesan dalam mengurangkan perbezaan budaya. Dalam konteks budaya yang berbeza, mengajukan soalan dengan hormat boleh membantu membina hubungan yang lebih baik dengan ahli-ahli delegasi daripada latar belakang budaya yang berbeza. Perunding yang baik juga merupakan pendengar yang baik kerana sebagai perunding anda perlu mendengar segala maksud tersembunyi, isyarat dan memfokuskan kepada apa yang diperkatakan dan tidak terganggu dengan perkara-perkara yang lain yang tiada kena-mengena dengan perundingan.
Bagi meningkatkan kemahiran berkomunikasi, Fisher dan Urey mencadangkan agar pihak-pihak yang berunding menggunakan kaedah pendengar aktif, bertanya soalan dan mengungkap semula apa yang dicakapkan adalah cara yang baik untuk menunjukkan bahawa anda seorang pendengar yang aktif. Selain itu juga, mendengar dengan teliti membolehkan kita untuk memahami pandangan orang lain dan menerima perbezaan tersebut. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Puan Razor. Nama saya Aida binti Safi'i, nombor matriks 274138. Di sini saya akan membentangkan dua lagi strategi komunikasi. Antaranya adalah memahami dan menghormati budaya delegasi. Sebagai pengurus, saya perlu memahami dan menghormati kepelbagaian budaya. Ia adalah satu proses yang melibatkan mengiktiraf, memahami dan menghargai perbezaan budaya dalam kalangan individu dan masyarakat. Saya perlu memahami dan menghormati kepelbagaian budaya agar dapat mewujudkan persekitaran yang inklusif di mana setiap orang berasa dihargai dan diterima tanpa mengira latar belakang budaya. Ini menyumbang kepada mengurangkan geseran budaya, meningkatkan pemahaman antara budaya dan membina hubungan yang lebih kukuh dan harmoni antara delegasi. Di samping itu, saya juga perlu melibatkan diri dalam pendidikan dan kesedaran budaya. Saya perlu melibatkan diri untuk pembelajaran berterusan tentang budaya yang berbeza, menghadiri acara kebudayaan dan melibatkan diri dalam aktiviti yang menggalakkan pertukaran dan persefahaman antara budaya. Yang seterusnya adalah mengenali halangan komunikasi antara budaya. Untuk meningkatkan keberkesanan komunikasi silang budaya, saya telah melihat beberapa halangan yang mungkin timbul antara budaya lain termasuk perbezaan bahasa, norma dan nilai budaya, stereotip dan prasangka, perbezaan corak komunikasi, persepsi dan pemahaman yang berbeza. Dengan mengenal pasti halangan ini, kita boleh mengambil pendekatan yang lebih sensitif, empati dan fleksibel untuk berkomunikasi merentas budaya. Dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang budaya lain, saya boleh mengatasi cabaran dalam komunikasi antara budaya dan memupuk pemahaman dan penghayatan yang lebih baik tentang perbezaan antara budaya yang berbeza. Terima kasih. Saya serahkan pembentangan seterusnya kepada Puan Mas Widayu. Terima kasih Puan Ida. Baik, kesimpulan yang dapat kami simpulkan adalah perbezaan budaya dalam proses perundingan antar budaya Asia dan Barat seperti Malaysia dan Amerika Syarikat memerlukan pemahaman yang mendalam dan strategi komunikasi yang efektif. Apabila berhadapan dengan perbezaan budaya dalam perundingan, penting bagi pihak yang terlibat bagi menyelesaikan diri dengan budaya pihak lawan dan memahami norma-norma sosial, etika perundingan dan protokol komunikasi yang diiktiraf dalam budaya tersebut. Pendekatan bertanya dan mendengar adalah salah satu strategi berkesan dalam mengatasi perbezaan budaya dalam perundingan. Pihak-pihak yang terlibat dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang keperluan, kepentingan dan matlamat antara satu sama lain. Pemahaman tentang budaya dan isu semasa juga menjadi elemen penting dalam perundingan antar budaya. Menguasai ilmu tentang sejarah, tradisi dan norma budaya yang relevan dapat membantu membangunkan kepercayaan dan menghindari konflik yang tidak perlu. Dalam budaya Asia, pemimpin yang bersikap berhemah tinggi dan menonjolkan keupayaan berdamai sering dihargai. Oleh itu, perundingan antara budaya memerlukan kesedaran yang mendalam tentang perbezaan budaya, strategi komunikasi yang sesuai dan keberanian dalam menghadapi tantangan yang timbul agar perundingan dapat berjalan dengan lebih lancar dan menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan. Terima kasih.